Assalamualaikum sifu-sifu, sahabat-sahabat, sifu-sifu, idola-idola, master-master. Hari ini saya nak kongsikan tentang spot dekat mana kita boleh jumpa senduduk sakit, kita boleh jumpa senduduk yang akan tumpang. Jadi saya pun dah sampai port, agak keletihan lah nak panjat bukit. Jadi boleh tengok belakang saya banyak pokok senduduk. Jom kita terjah, kita tengok apa yang ada. Mudah-mudahan adalah rezeki yang kita nak cari tu, senduduk sakit ataupun senduduk tumpang. Jom, let's go. Alhamdulillah, sambil-sambil mencari adalah juga jumpa satu. Tapi tak seberapa sakit lah. Boleh lah orang kata untuk pakai sendiri kan. Untuk sedap pakai. Okey, jom kita tebang. Alhamdulillah, kita cuma jumpa satu je. Ni pokok akan tumpang lah, akan dedalu. Jadi kita pun akan potong lah jebak ni, kayu ni. Mungkin kita boleh buatkan jebak ataupun anggar dan sebagainya lah. Alhamdulillah kita jumpa tempat, tapi cuma senduduk dia tak jadi lagi lah, tak jadi sakit. Tapi saya akan kongsikan lah macam mana kejadian senduduk sakit, macam mana boleh terjadi. Itu saya boleh kongsikan lah, sebab dekat depan mata saya dah ada dia punya ni, senduduk sakit tu. Jom saya kongsikan. Okey, kalau sahabat-sahabat nak tahu, selalunya senduduk sakit ni dia akan terjadi apabila, nampak ni, dan sipu-sipu boleh nampak lah apa dia. Boleh nampak sarang semut. Sekejap kita tengok sama ada dah jadi ke belum. Masih belum jadi. Masih belum jadi lagi. Mungkin makan masa sikit lah, makan tahun ke tak tahulah. Saya pun tak tahu. Ini kerja semut. Sebelah sini pun sama juga, semut. Jom kita pergi tempat lain pula. Pergi ke depan sikit. Dia senang je, kita hintai-hintai je, tengok dulu. Ni tak jadi. Jadi spot yang kedua memang tak ada hasil juga. Memang tak ada hasil. Tak boleh nak buat apa, bukan rezeki kita. Sebab sarang semut tu, apa semua tu memang dah ada. Tapi cuma dia kata cuma kita kena perlu tunggu waktu lah. Tak tahu berapa lama. Berapa lama baru dia nak jadi, kita tak tahulah. Okey, saya dah sampai ke spot yang ketiga. Spot yang ketiga ni agak bahaya sikit lah. Sebab dia terdapat sarang babi hutan. Dan yelah, tempat dia agak gelap sikit. Tak tahu sama ada boleh dapat atau tak. Sama ada rezeki atau tak lah. Jom kita tengok. Ni depan saya ni ada sarang tempat dia berkubang.
Okey, sahabat-sahabat, hari ni saya dah sampai ke hari ni pula. Yang kali ni saya dah sampai ke spot yang keempat. Okey, dekat bersebelahan dengan highway. Tu boleh nampak highway. Jadi kalau sahabat nak tahu, seluduk ni, kalau kita nak cari dia jenis berkulit warna putih, selalunya kita cari tempat yang selalu yang ranting seluduk, pohon seluduk ni dia kena panas. Contoh macam ni boleh tengok. Dia jadi kena putih. Dia akan menjadi kala putih lah, dia punya ranting, dahan, dia punya batang tu dia akan menjadi putih. Sebab dia terlampau panas. Jadi saya pun ni tengah nak carilah. Ini memang orang kata ni saya punya pot biasa lah, pot biasa dalam nak cari akar tumpang dan sebagainya. Boleh dikatakan ni salah satu pot yang agak sesuai lah, agak sesuai untuk kita cari ranting seluduk sakit ataupun seluduk tumpang. Sebabnya pasal apa tau? Sebabnya selalu kita tengok burung-burung punai ni, dia akan tidur dekat tepi-tepi highway lah. Tepi-tepi highway kan, burung merbah dan sebagainya, burung-burung lain. Jadi dia amat berpotensi lah. Ni bagi saya tempat ni memang syurga ni lah. Syurga pokok tumpang. Pokok tumpang. Memang saya selalu cari dekat sini lah. Tapi hari ni atas, orang kata, atas perkongsian saya dedahkan jugalah lokasi-lokasi pot-pot yang sesuai. Jom kita jalan dulu, kita cari dulu. Okey. Tengok. Dia kawasan-kawasan dia kalau boleh, dia cari, nampak? Dia nak jadi sakit, tapi dia tak cukup lah. Mungkin sebab sarang semut berpindah sarang dan sebagainya. Mungkin lah, kita pun tak boleh nak cakap benda ni atas kuasa Tuhan. Atas pada cara semut tu. Tengok macam ni, akar tumpang. Ni ada lagi akar tumpang yang kecil. Jadi macam ni, akar tumpang lagi. Doa-doa lah, mudah-mudahan ada rezeki nak bawa balik penduduk sakit. Sebab ada sahabat saya order dia nak cari yang ori lah, ranting ori sakit. Contoh macam ni, tumpang lagi. Okey, kita jalan dulu. Mudah-mudahan adalah hendaknya seluduk seluduk sakit. Kawasan dia sangat bersemak. Jadi sahabat-sahabat nilaikan sendirilah sama ada senang atau susah, berbaloi atau tak berbaloi dengan harga yang sahabat-sahabat kita letak. Harga diorang letak tu berbaloi atau tak. Ni macam ni, jumpa sikit. Tapi tak cukup lah. Kalau macam saya macam ni, saya tak cukup lagi ni sebenarnya. Kita cari lagi. Hanya nasib menentukan kita. Numpang. Dekat sini saya adalah
Alhamdulillah ada rezeki sikit. Cuba tengok ni. Ni sudut sakit. Belakang sana pun sudut sakit. Jadi sakit. Alhamdulillah ada juga rezeki kita untuk hari ni. Ni ada yang kecil. Tapi kecil sangat ni. Tak apa, bawa je lah balik. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi. Aduhai, tengok. Bengkak bibir. Kena penyengat. Kita ni tak perasan sarang dia. Lalas main cantas sekali terkena. Habis. Pedih. Lepas itulah kita balik awal lah. Dapatlah dia. Cari anggar punya urusan. Pada spot yang pertama, mula sekali saya pun siang tadi saya fikir macam mana cakap kan, apa nak buat ni. Jadi saya ambil keputusan untuk pergi cari lahan seduduk. Jadi sampai lokasi pun belum apa-apa lagi. Cantas punya lah. Kita boleh terjumpa pula dengan ular. Ni antara cabaran-cabaran lah. Kalau kita nak mencari ranting seduduk sakit ataupun seduduk tumpang. So jangan main-main lah. Jangan nilai harga pada barang lah. Nilai pada kesusahan dan kepayahan dan bahaya-bahaya yang akan menimpa pada para pencari seduduk sakit ataupun seduduk tumpang. Jadi inilah antara dugaan yang pencari dan pencari dana seduduk yang selalu diorang alami memang sangat mencabar lah. Jadi dekat sini saya kongsikan kepada sahabat-sahabat semualah. Jadi kata sebagai panduan, sebagai pencerahan dan sebagai perkongsian lah macam mana keadaan orang waktu mencari seduduk. Jadi dekat pot yang pertama pun saya cuma dapat satu je kot, ranting seduduk sakit dan juga akan ada lalu tumpang. Jadi sampailah ke spot yang kedua, ketiga memang tak berhasil langsung. Padahal sebelum ni saya pernah pergi ke spot yang kedua dan ketiga. Cuma di spot yang kedua saya rezeki untuk saya tunjukkan kepada sahabat lah apa yang menyebabkan pohon ataupun ranting seduduk tersebut boleh menjadi sakit. Okey. Jadi
kejadian dia lah, memang orang kata memang indahlah ciptaan Tuhan. Semut apabila bersarang di batang pokok senduduk, apabila dia bersarang terlalu lama, lama-lama dia boleh dia apabila dia bersarang tu, dia bukan bersarang je, dia akan gigit-gigit dan makan-makan, dan akan mengambil air-air yang ada pada kulit pohon senduduk tu lah. Jadi itulah begitulah kejadiannya yang boleh menyebabkan sampai sekarang kita masih mencari senduduk sakit. Dia berasal daripada rumah semut. Dia ada dua jenis semut tau, selalu yang buat sarang pada pohon senduduk ni. Dia ada macam yang di spot kedua, sahabat-sahabat boleh tengok, yang tu semut api, yang itu semut api. Tapi ada setengah tempat dia ada satu semut yang berwarna hitam tau. Berwarna hitam tu dia gigit memang agak sakit lah, agak pedih jugalah. Jadi selalunya yang jenis hitam tu dia akan membuat senduduk sakit ni dengan lebih cepat lah, dia tak sama dengan semut api. Jadi inilah orang kata kejadian dia, macam mana boleh menjadi senduduk sakit. Berkaitan akar tumpang pula. Akar tumpang ni selalunya sebenarnya akar tumpang ni senang kita nak jumpa. Kadang-kadang dia ada pada pokok akasia, kadang-kadang ada pada pokok seluduk, kadang-kadang dia ada pada pokok jering dan cenerai yang biasa tu, yang ada biji-biji tu kan. Jadi selalunya spot-spot yang senang jadi adalah tempat yang selalu ada burung punai lah. Burung punai dan sarang-sarang burung merbah. Jadi apabila mereka makan, saya tak tahulah dia makan ada buah ke apa, ataupun daripada pokok dedalu ni, apabila dia makan, bila dia berak tu, dia akan tumbuh pada dia akan menumpang pada pokok-pokok lain lah. Jadi inilah kejadian dia, dan dia tak semestinya dia tumbuh pada pokok senduduk saja. Dia boleh tumbuh pada pokok-pokok apa saja. Apa saja pokok pun dia boleh tumbuh, sama ada mengkudu dan sebagainya lah. Cuma senduduk sakit ni istimewa sikit lah. Dia kita nak cari tempat dia yang agak kita kena tahulah tempat dia dekat mana tempat yang sesuai. Ada orang kata dia tumbuh pada kawasan berpaya. Tak tentu, tidak tentu. Ada orang kata dia tumbuh pada kawasan lapang. Tidak tentu. Dia ada tumbuh pada bukit. Tak tentu juga. Macam saya dalam video ni saya tunjukkan, ada tempat yang berbukit, ada yang tempat lapang, dan ada juga tempat agak berpaya sikit. Dia boleh tumbuh ke mana-mana saja yang dia suka. Sebenarnya mana-mana dia suka. Kalau boleh dia nak tumbuh adalah pada yang dasar pangkalnya tu dia ada bersemak samun sikit kan, macam lalang apa semua. Jadi itu yang menyebabkan semut apabila di suatu tempat, bila dia dah besar, ada lalang, sarang apa semua tu, itu yang membuatkan semut akan bersarang. Jadi itulah punca kenapa dia boleh menjadi senduduk sakit. Jadi semoga perkongsian saya ni bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Macam mana saya pergi cari tu, sahabat-sahabat boleh tengok. Saya dengan kena sengat jumpa sarang babi hutan, yang mana kita sedia maklum lah, babi hutan ni kalau dia jumpa manusia, kena pula yang bertunggal tu, memang dia akan serang habis-habisan. Wallahualam, tak tahu apa akan jadi pada yang si pencari-pencari senduduk sakit ni lah. Dan lepas tu saya jumpa ular kan. Itu pun contoh-contoh nasib baik dia sebelah je dengan saya.
nasib baik, alhamdulillah tak ada apa-apa. Allah masih beri peringatan kepada saya, masih sayangkan saya. Jadi dengan macam tu saya nampaklah sedikit ni kita dapatlah nampak dia, kita nampak dia. Jadi alhamdulillah tak ada apa-apa. Lepas tu nasihat saya untuk sahabat-sahabat yang mencari senduduk ni, satu, kalau boleh janganlah pergi seorang-seorang, macam seorang diri macam saya ni agak ni sikit. Orang kata kalau ilmu tak penuh di dada, janganlah pergi seorang-seorang. Berbahaya. Kita takut andai kata ada terjadi apa-apa, akan memudaratkan pada sahabat-sahabat semua. Lagi satu, dalam mencari sudut sakit dia, ujian dia, janganlah cari pada waktu maghrib. Kadang-kadang dia akan melekakan kita. Dia akan dia tunjukkan kita lagi satu. Dia tunjukkan kita lebih banyak. Sampai satu tahap dia pun ada berunsur mistik lah. Kita takut tak nak jadi apa-apa, kan? Macam saya, jangan risaukan saya. InsyaAllah berkat doa-doa sikit, kan. Jadi sampai di sini saja. Jadi sahabat boleh bagilah pendapat macam mana, agak senang ke susah untuk mencari walaupun hanya sebatang senduduk sakit, bersusah payah, membahayakan diri, macam-macam lah, meredah semak, berluka. Macam pengalaman saya sendiri sampai kena sengat, nampak ular, nasib baik tak kena patuk. Lepas tu sarang babi, nasib baik tak kena serang, dan sebagainya. Jadi untuk senduduk tumpang ni, sebenarnya macam saya dekat dengan rumah saya dia memang ada highway. Jadi memang mudah lah bagi saya, sebab burung punai ni dia suka main tepi-tepi highway. Itu yang saya tunjukkan pada sifu-sifu, itu hanya sikit sajalah. Nak ikutkan ada lagi satu tempat lagi sepanjang jalan tu, tepi highway memang bersepah. Setakat kalau saya nak bawa satu hari 2 guni, 3 guni, 4 guni, 5 guni pun tak ada masalah bagi diri saya. Jadi semoga bermanfaat untuk semua, bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Jadi terungkailah sudah dekat mana spot-spot yang sesuai untuk kita mencari akar senduduk tumpang dan juga senduduk sakit. Okey, jangan lupa support saya, subscribe, like, share, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten yang akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.